Okey. Jadi 1, 2, 3. Assalamualaikum murid-murid sekalian, apa khabar semua? Sehat? Waalaikumsalam, Cikgu Tisa. Sihat. Ni murid-murid saya ni hari ni semua puasa tak? Puasa, Puasa? Ni tadi saya nampak Afzan bawa botol air, kenapa tu? Saya period hari ni, sir. Sorry. Allah. Kali pertama saya dengar laki period. Tapi tak apa. Sebab kamu semua masih tingkatan 1, tak apa, saya faham. Sebab saya pun tak puasa juga. Waktu satu ketika dahulu, bukan sekarang. Sekarang hari ni saya puasa, jangan risau. Okay, jadi disebabkan anda semua masih tingkatan 1, saya maafkan. Okay. Jadi untuk tajuk hari ini, kita akan teka dululah apa kita nak belajar. Jadi saya tengok murid-murid saya lemau lah. Saya nak bagi energizer, boleh tak? Boleh, sir. Boleh. Bila saya cakap murid-murid saya, korang reply, insya-Allah boleh. Boleh? Boleh. Betul anda semua ni, boleh? Okay. 1, 2, 3. Murid-murid saya. InsyaAllah Boleh. Okey, lagi sekali. Murid-murid saya. InsyaAllah boleh. Betul lah. Anda semua puasa sebab nampaklah lemau. Tapi tak apa. Okey, kita akan menekalah tajuk hari ni. Okey, gambar pertama ni gambar apa, Syuhada? COVID, sir. Bagus. Okey, jadi kita baca statement dia. Kes COVID di Malaysia adalah pada 11 Januari 2021 adalah yang terendah dengan mencatatkan kes sebanyak 3 kes di seluruh Malaysia. Jadi key point dia kat sini adalah tambah 3. Okey, kita pegang tu tambah 3. Okey. Kita pergi kepada situasi kedua. Okey, Hidayah, ni situasi apa ni, Hidayah? Hidayah tertidur ke? Pinguin dekat atas ais, sir. Dekat atas ais. Okey, kita baca statement dulu. Suhu di Kutub Utara seperti yang dicatat pada 12 Mei 2021 adalah kurang dari 15 degree Celsius. Okey, bila kita kurang daripada 15 degree, Hidayah, maksud dia apa? Solat 15. Solat 5. Pandai, Hidayah. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, ni isu yang latest lah. Berkaitan dengan Palestin. Anda semua tahu tak pasal isu Palestin ni? Tahu, sir. Bagus. Semua tahu. Okey, jadi 3 hari lepas seramai 200 rakyat Palestin tercedera apabila diserang oleh askar Israel ketika menunaikan solat tarawih. Okey, kalau dalam situasi ini, Hana, apa maksud dia? Tambah ke tolak? Tak pastilah, saya confused. Tak pasti, tak apa. Maksudnya tambah 200. Okey, daripada semua ni ada yang dapat teka tak kita nak buat tajuk apa hari ni? Tolak Ada? tambah, sir. Tolak tambah. Betul, Okeylah, dia hampir kena. Okey, tajuk kita hari ni adalah bab 1 nombor nisbah. Okey. Jadi dalam nombor nisbah ni ada banyak lah. Tapi sebabkan kelas kita hari ni cuma 30 minit dan anda semua pun berpuasa lemau saya nampak. Jadi kita akan hanya menyentuh bab 1.1. Tapi apa 1.1 nanti. Bila masuk kelasa ni ada syarat. Bila masuk kelasa, syarat dia satu je. Pastikan murid-murid saya enjoy sepanjang kelas. Boleh tak? Boleh tak janji dengan saya anda semua boleh ikut syarat ni? Boleh tak? Boleh. Boleh. Murid-murid saya. InsyaAllah Boleh. Boleh lah. Janji asalkan anda semua enjoy macam kambing biri-biri kat bawah ni. Okay. Jadi fokus kita untuk bab 1 ni kita hanya nak menyentuh 1.1 lah, integer. Yang mana first kali mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Okey, kita dah buat tadi. Kita dah ada 3 situasi. Haikal, apa 3 situasi tadi, Haikal? COVID, Okey, COVID, Ice Cube, ice cube, iceberg, Iceberg, Palestine. Palestin. Okey, terima kasih Haikal. Saya rasa Haikal ni betul-betul lapar sampai sebut ice cube. Tapi tak apa, terima kasih Haikal. Yang kedua adalah mengenal dan memerihalkan integer. Yang ketiga, mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berdasarkan integer lain pada garis nombor. Apa benda ni? Tapi tak apalah. Poin dia adalah kita menyebutkan pasal garis nombor tu. Dan yang keempat adalah membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey. Tapi integer ni apa soalannya?
apa itu integer? Jadi saya nak tanya Aisyah. Aisyah, apa itu integer? Tak tahulah sir. Oh, tak tahu. Kita tanya Mursyid pula. Mursyid, apa itu integer? Saya rasa Mursyid busy tidur. Tapi tak apalah. Okey, biar saya explain. Integer ni adalah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Okay, jadi kita pergi tengoklah. Okay, kita dah faham nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga sifar. Okay, jadi kita tengok contoh-contoh. Kita tengok contoh pertama. Nombor yang satu tu itu integer ataupun tidak? Hana? Tidak, sebab dia tak bulat. Bukan. Okey, cubaan yang bagus Hana. Okey, sebelum kita nak teruskan. Nombor bulat ni maksudnya bukannya nombor tu bulat, berbentuk bulat. Nombor bulat ni adalah kita kata satu nombor yang itu nombor dia. 1, 2, 3. Macam tu. Dia kalau nombor yang bukan bulat kita tengok 1/4. Okey, nombor contoh tu kan. 1/4 itu bukan nombor bulat. Itu adalah nombor yang bukan bulat lah kita kata. Jelas tak Hana? Macam Hana tu. Jelas. Baru faham. Alhamdulillah. Okey, kita tanya Diana pula. Diana, negatif 8 tu integer ke bukan? Rasa macam integer sebab dia nombor bulat cuma dia negatif. Pandai Diana. Okey. Lepas tu kita tanya seterusnya Afzan, kosong. Kosong tu integer ke tak? Kosong itu dia bulat, so dia integer. Dia tak semestinya. Kalau dia bukan bulat pun dia tetap integer sebab dia Sifar. sifar. Pandai. Okey, akhir sekali 0.5. Hasiati ada dalam kelas? Tak ada sir. Hati-hati tak ada hari ni. Di mana? Dia sakit kot. Tak apalah. Okey, Hidayah 0.5. Adakah itu merupakan salah satu contoh integer? Dia bulat tapi saya rasa dia bukan integer sebab dia ada point 5. Pandai Hidayah. Jadi saya rasa anda semua dah faham lah. Bila kita kata nombor tu ada point, bermaksud berbentuk perpuluhan atau berbentuk pecahan, itu bukanlah satu contoh nombor bulat. Dan bila dia bukan nombor bulat, dia bukanlah integer. Jadi yang dalam integer kat sini 1, negatif 8 dan 0. Jelas tak jelas semua? Jelas. Jadi kita akan pergi kepada mewakilkan integer atas garis nombor. Okey. Bila kita kata garis nombor ni adalah satu garis yang kita menghimpunkan beberapa set nombor. Okey. Dan kalau anda dapat lihat pada gambar raja, bila warna biru tu maksudnya yang menuju ke kanan. Menuju ke kanan tu adalah yang lebih besar nilai dia. Kita tengok. Okey, 0 dengan 1, mana lagi besar? 1. 2 dengan 0, mana lagi besar? 2. 3 dengan 1, mana lagi besar? 3. 1 dengan negatif 1, mana lagi besar? 1. 1 dengan negatif 3, mana lagi besar? 1. Tapi bukan 3 tu lagi besar ke patutnya? Dia negatif lah sir. Pandai anda semua ni. Okay. Jadi betul lah. Kalau anda tengok 0 ke belah kanan, 1 bermaksud lebih dari 1. So dia punya turutan dia adalah sama. Maksudnya lebih daripada 0, 1 lebih dari 0, 2 lebih dari 0, 3 lebih dari 0. Negatif 1 kurang daripada 0, negatif 2 kurang daripada 0, negatif 3 kurang daripada 0. Nak jelas tak? Macam tu. Jelas. Kat ni jelas sir. Jelas Jelas sir. Alhamdulillah. Okey. Jelas sir. Okey, bagus. Okey, jadi untuk mewakilkan integer ni dia ada 3 syarat lah. Ada berapa syarat? 3. Yang pertama, semakin ke kiri, nilai integer semakin mengecil. Kita tengok contoh tadi, betul tak? Bila dia semakin ke kiri, integer dia semakin mengecil. Betul tak? Betul. Okey. Kita tengok syarat kedua pula. Semakin ke kanan, nilai integer semakin membesar.
Okey, kita tengok betul tak bila semakin ke kanan nilai integer semakin besar? 0, 1, 2, 3. Semakin membesar ke semakin mengecil? Besar. Besar. Okey. So kita dah mengira cukup syarat kedua lah. And yang ketiga, perbezaan antara satu ruang ke ruang yang seterusnya haruslah selari. Okey. Maksud dia, bila kita tengok 0 ke 1, beza je 1. 1 ke 2, bezanya 1. 2 ke 3, bezanya 1. So lepas nombor 3 tu, agak-agak nombor dia nombor 5. Betul tak? Tak. Kenapa tu Syuhada? Bukan lepas 3, 4 ke? Ya ke? Anda yakin? Tak tahulah, saya yakin kot. Betul lah tu. Lepas nombor 3, bila kita tambah 1, dia jadi 4. Tapi kalau lah contohnya, misalnya, lepas 0, dia terus 2. Tak apa, kita jangan terus panik. Maksudnya jarak antara satu, kita kata jarak antara satu ruang ke ruang yang lain, 0, 2 adalah 2. Jadi lepas 2, kita nak letak 3 ke letak 4? 4. 4. Syuhada ni bagus lah. 4. Syuhada je respon. Yang lain tidur lah. Haikal tidur, Haikal? 4 saya 4. Bagus Haikal. Jadi itulah 3 syarat dia. Tapi untuk tambahan juga, kita boleh menyusun dia dalam bentuk, maksudnya bila kita kata menurun ke, kita masih boleh menyusun. Maksudnya kita susun daripada yang besar dulu ke kecil. Dia tak jadi masalah. Atau kita nak jadikan dalam bentuk straight pun boleh. Straight dalam bahasa Melayu apa? Tegak. Lurus. Lurus. Okey. Jadi maksudnya misal kata 0 kan. Kita boleh start negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. 1, 2, 3. Ataupun negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. 1, 2, 3. Jelas tak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah jelas. Okey. Jelas. Murid sir. InsyaAllah boleh. InsyaAllah Terima boleh. kasih Alhamdulillah. Okey, ingatlah 3 syarat tu. Okey. Okey, untuk menepati syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertama, syarat kedua adalah semakin ke kiri nilai integer semakin mengecil. Jadi betul lah kita tengok daripada 0 ke negatif 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 makin kecil. Dan belah kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya semakin membesar. Itulah kita kata contoh syarat yang menepati syarat 1 dan syarat 2. Dan untuk syarat 3, perbezaan setiap nombor adalah selari. Tengok contoh pertama, jarak antara setiap nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beza jarak nombor dia adalah bertambah 1. Kalau kita tengok contoh yang bawah, 5, 4, 3, 2, 1. Jarak dia 1 juga tapi berkurang 1 ke kanan. Jelas tak yang tu? Jelas. Okey. Jelas. Sebelum kita pergi kat contoh, saya nak Afzan sebut apa syarat pertama tadi. Syarat yang pertama tadi daripada kiri daripada kanan ke kiri. Saya lupa cakap asal. Awak lupa. Semakin ke kiri nilai integer semakin mengecil. Boleh Afzan? Okey. Okey, syarat kedua pula. Saya nak Hana. Oh, ini saya tahu sir. Semakin ke kanan nilai integer semakin membesar. Pandai Hana. Okey, dan juga syarat ketiga saya nak Aisyah. Setiap perbezaan satu nilai tu sama. Sama. Tak ingat lah Okey. ke? Betul lah tu Aisyah. Maksudnya setiap perbezaan dia adalah sama atau selari. Pandai anda semua. Okey, jadi kita tengok contoh pertama. Lengkapkan garis nombor dengan nombor yang berikut. Sir, macam mana nak buat ni? Okey. First step adalah kita tengok dulu syarat 1, syarat 2. Nombor positif paling kanan, nombor negatif paling kiri. Kita ada 4 nombor kat atas betul. Okey, cuba saya nak Syuhada, cuba susun daripada paling kecil ke paling besar 4 nombor tu. Paling kecil ke paling besar. 36. Ke kiri 36. 30. 36. Kan 36 negatif 36.
Negatif 36. Okey. Oh, okey. Negatif 36. Sorry, sir. Tak apa, Negatif tak apa. 36, negatif 30, negatif 12, negatif 6, 6. Okey, pandai. Betul lah tu. Maksudnya susunan dia adalah negatif 36, negatif 30, negatif 6 dan 6. Barulah kita boleh tahu nak masuk mana. Kalau anda jenis yang kalau betul nak kira betul-betul tak jadi masalah buat untuk susun. Tapi kalau dalam hal ni bila kita dah susun mana satu paling kecil, kita boleh terus masukkan nilai tu dalam kotak-kotak yang ada. Tapi kalau nak tu juga nak ikut nak masukkan juga boleh juga kita kira. So kita nak tahu jarak antara satu nombor ke satu nombor, kita nak check betul ke tak. So bertambah sebanyak 6. So bila kita kira lah, contoh yang belah kanan negatif 12, bila kita tambah 6 kita akan dapat negatif 6. Betul tak negatif 6 dekat yang kedua kat sini? Oh betul. Bila negatif 6 tambah 6 dapat kosong. Okay, tak ada kosong. Kosong tambah 6 dapat 6. Betul tak? Sama tak? Sama. Kira yang kedua ni adalah untuk kita check lah. Bila kita dah susun macam ni, kita boleh terus masukkan. Jelas tak contoh satu ni? Jelas. Haikal jelas, Haikal? Jelas, sir. Jelas. Mursyid masih tidur? Masih tidur, tak mengapa. Ada. Tadi saya pergi toilet, sir. Tak apa lama awak pergi toilet makan tak apalah. Lepas ni saya tak baik kita tahu nanti tak berkat ilmu tu. Tak apa. Kita pergi kepada contoh kedua. Okey, kita dah ada kali ni tadi dia bagi contoh. Dia bagi nilai. Sekarang ni dia tak bagi nilai. Jadi step pertama, kita kira beza negatif 4 dan juga negatif 12. Tak kisahlah. Kita nak kira beza 4 dengan negatif 4 pun boleh. Nak kira beza negatif 4 dan negatif 12 pun boleh. Sebab apa? Sebab kita tahu jarak setiap, ikut syarat ketiga, setiap jarak tu adalah sama. So bila setiap jarak tak sama, sekarang ni kita tak tahu jarak yang tengah-tengah ni. So kita ambil beza 2 ni, kita bahagi 2 supaya dapat. Sebab dia ada 2 number line kat sini. Nampak tak? 1, 2. So kita cari beza dia dan kita bahagi 2. Kita akan dapat 4. Oh, dia punya jarak setiap satu ni 4. Jelas tak langkah 1 ni, Diana? Jelas. Okey. Jadi bila kita dah tahu jarak setiap satu, kita bolehlah menambah. Sebab kita tengok negatif 12 dengan 4. Nombor yang kita boleh nampak. Jadi kita dapat nampak nombor yang lebih kecil di belah kiri, nombor yang besar di belah kanan. Jadi bila kita nak tambah negatif 12 tambah 4, kita akan dapat setiap nilai itulah. Kita akan dapat negatif 12 tambah 4, kita akan dapat negatif 8. So betul tak negatif 8 tambah 4 dapat negatif 4? Kita dapat, betul. Kita dapat negatif 4. Negatif 4 tambah dengan 4, kita dapat kosong. Jadi kotak yang kedua ni nilai dia kosong. Kosong tambah dengan 4. Betul tak dapat 4? Dapat 4. Dan 4 tambah 4, kita akan dapat 8. Jelas tak semua? Jelas, sir. Alhamdulillah. Okay, contoh 3 ni saya nak bagi seorang terangkan dia punya step pertama. Saya nak bagi Afzan lah. Afzan, cuba terangkan step pertama dia. Untuk step pertama, kena tambahkan semua tu. Lepas tu kena bahagi dengan ya ke? Kena bahagi ke? Macam saya kata tadi kena bagi 2. Siapa tambah siapa? Yang kecil tambah yang besar. Okey. Kenapa tambah tu? Sebab kita nak dapatkan nilai yang selepas ataupun sebelum. Betul ke kelas? Kena tambah? Mesti sir pun tak faham kan? Tak ada muka sir. Okey, Syuhada. Betul tak Syuhada kena tambah? Syuhada pun hilang dah. Kejap, sir. Tak pastilah, sir. Betul lah pasti. kot. Sir bukan kena tolak ke, sir? Pandai Hidayah. Poin pertama kena tolak. Tapi bila kita nak tolak yang mana Hidayah? Yang besar tolak yang kecil, sir. Yang mana? Nak ambil nilai mana? Cuba Hidayah bagi tahu. Negatif 32 Okey. tolak dengan negatif 24. Tadi Hidayah kata yang kecil tolak yang besar.
Oh salah Ke besar tak? Mana satu tu? Yang besar. Oh. Negatif 24 tolak negatif 32. Okey, lepas tu nak kena bahagi apa-apa tak? Tak payah kot. Sebab apa kot? Sebab dia tak tahu rasa. Betul lah yang Hidayah cakap tu. Kalau kita tengok contoh tadi, kita balik pada contoh kedua. Bila kita cari perbezaan yang besar, tolak yang kecil, kita dapat beza dia. Lepas tu kenapa kita dapat 8? Negatif 4 tolak negatif 12, kita dapat 8. Kenapa kita bahagi 2? Sebab kita nampak 2 number lain kat sini. 2 ruang. Oh. Bila macam Hidayah ni, Hidayah menolak yang besar, tolak yang kecil, tak perlu bahagi 2. Sebab dia dalam satu number line je. Nampak tak? Okay. So step pertama kita kira beza, betul lah. Kira beza dan kita akan dapat jarak antara satu kotak ni 8. Tapi misal katalah anda dah tengok contoh tadi, anda nak buat negatif 32. Nampak kan cursor saya ni kan? Nampak. Rasa dia bergerak-gerak. Contohlah awak nak ambil negatif 32 tolak dengan negatif 48, tak jadi masalah. Anda akan dapat 16 kat sini bila anda tolak. Tapi anda akan bahagi 2 sebab ada 2 kotak kat sini. Bila bahagi 2, anda akan dapat 8 juga. Jadi jelas tak kenapa kena bahagi 2, kenapa tak bahagi 2? Jelas tak? Jelas Saya tanya Afzan. Afzan dapat tak? Dah dapat gambaran dah? Dapat. Nanti saya kena Dapat. lukis. Okey, tak apa. Lukis pun tak apa. Syuhada dah jelas tak Syuhada? Dah, sir. Okey, bagus. Jadi kita pergi kepada langkah kedua. Kita dah tahu beza. Kita boleh mengira tambah 8 bagi setiap nombor di kiri. So, nombor yang berada di kiri tambah 8 untuk dapat nombor belah kanan. Negatif 48, contohnya ni lah. Negatif 24 tambah 8 untuk dapat belah kanan dia. Negatif 16. Untuk dapat nombor sebelah kanan negatif 48, macam mana kita nak kira? Negatif 48 tambah 8 dapat berapa Haikal? Negatif 4. Oh sorry, Haikal. Tak apalah Afzan pun. Negatif 40. 40. Okey. Jadi kita nak dapat yang belah kiri. Tadi kalau belah kanan, nak cari yang belah kanan, kita tambah. Kita nak cari belah kiri, kita Tolak. tolak. Okey, betul lah. Negatif 48 tolak 8. Dapat berapa Aisyah? dapat negatif 56. Pandai. Okey. Tapi kalau anda masih pening bab-bab tambah dan tolak ni tak jadi masalah sebab kita akan belajar untuk 1.2 nanti. Bila next class lah kiranya. Jadi kelas berapa minit lagi kelas? 7 minit lagi sir. 7 minit lagi. Okey. Kita akan banding dan susun integer ikut tertib. Okey. Dia ada 2 cara. Yang pertama menaik, kedua menurun. Bagaimana? Menarik ni Menaik ni susunan nombor dari yang kecil susun sehingga besar. Menurun ni okey ikut tangan saya. Menaik adalah kecil ke besar. Menurun besar ke kecil. Jelas tak yang tu? Jelas, sir. So kita try tengok contoh menaik. Menaik tadi kecil ke besar. Okay. Bila kita kata kena banding dan susun nombor-nombor ni, dia tak susun ikut nombor tertib lagi. Kita nak susun dari tertib menaik. So maksudnya Diana, bila kita kata menaik, apa dia punya clue tadi? Yang naik, yang kecil ke besar? Kecil ke besar? Oh, besar. Tak apa. Okey, cuba Diana listkan dari mana nombor mana yang terkecil dan nombor mana terbesar ikut susunan. Saya cuba Sila. Negatif 5, Okey. negatif 4, negatif 1, kosong, 1. Saya tertinggal ke? Oh sorry. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 1, kosong, 4. Tak, 2 dulu baru 4. Okey. Lepas tu 6. Okey. Okey, betul lah tu Diana. Tapi tak apalah, tak ada masalah.
Cuma bila kalau anda nak buat latihan nanti, pastikan bila tulis kat kertas tu, mana yang kita dah tulis, kita potong. So kita tak tertinggal nombor atau tak terulang 2 kali. Boleh Diana? Boleh sir. Okay, so betul lah clue tadi, menaik adalah terkecil ke terbesar. Negatif 4, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, 6. Okay, menurun pula saya nak Aisyah. Saya. Oh, okey, Ada. Haikal, sila Haikal. Bagus Haikal. Saya ingat Haikal tidur tadi. Okey, menurun. Kita sebut clue dia tadi. Menurun tadi apa clue dia? Syarat dia. Ha? Yang syarat semakin Apa dia Haikal? syarat dia ke? Tak, yang tadi clue yang saya sebut tadi, baru sebut tadi. Yang selari tu yang saya lupa saya. Allah, baru sebut tadi. Menurun adalah besar ke Okey, menurun besar ke kecil. okey. Betul lah tu. Besar ke kecil. Okey. Jadi banding dan susun okey, nombor yang sama juga tapi tertib menurun. Okey, cuba try Haikal. Okey, 6 4 2 0 negatif 1 negatif 3 negatif 4 negatif 5 sir. Betul sir? Kita tanya Aisyah. Aisyah betul tak Aisyah? Rasanya betul. Jawapan saya sama dengan Ikan. Okey, kita try besar kecil. Okey, betul. Pandai anda semua ni. Okey, murid-murid saya. InsyaAllah. Comel kamu ni budak tingkatan 1. Okey. So kita dah habislah untuk 1.1. Jadi kita dah dapat cover. Kita try tengok balik Okey. Kita tengok kita dah dapat kenal pasti nombor positif negatif. Kita dah dapat mengenal dan memerihalkan integer. Integer tadi Hana, maksud integer tadi apa? Nombor bulat sir. Nombor bulat. Bulat yang bulat ke atau macam mana tu? Bulatnya dia tak ada point. Dia tak ada dia bukan bentuk sir. Tadi saya dah pandai dah sir. Alhamdulillah. So dah jelas apa maksud integer? Jelas. Dah. Jelas. Okey. Yang ketiga kita dah dapat nak wakilkanlah integer ni dalam bentuk garis nombor. So bila kita kata daripada kosong semakin ke kanan, nombor ni semakin Besar. membesar, pandai. Jadi bila semakin ke kiri dia semakin Mengecil. fokus anda semua ni. Okey. Dan bila kita nak membanding dan menyusun integer ni, dia ada dua cara. Ya, apa dua cara dia? Kecil ke besar, besar ke kecil. Kecil ke besar, besar ke kecil. Okey, betul, iaitu menaik dan menurun. Menaik kecil ke besar, menurun besar ke kecil. Okey. Oh, last sekali tadi, apa 3 syarat untuk kita nak susun kat garis nombor ni? Yang pertama apa Afzan? Kalau nombor tu daripada kiri, dia mesti mengecil tak ingat lah sir, hujan. Saya ngantuk. Tak apa. Okey, yang kedua adalah semakin ke kanan, integer semakin besar dan perbezaan setiap ruang tu adalah selari. Jadi macam yang contoh tadilah, bila ada beza 2, kita bahagi 2. Bila yang Hidayah cakap tak perlu bahagi 2 sebab dia masih dalam satu ruang. Jelas tak semua? Jelas Jelas. Disebabkan hari ni hari pertama kelas kita, jadi saya tak naklah bagi kerja rumah sebab semua pun dah penat nak berpuasa semua kan. Mursyid pun berpuasa, Alhamdulillah. Jadi hari ni tak ada kerja rumah. Seronok tak ada kerja rumah? Seronok. Tak seronok sir. Seronok. Saya Tak nak apa, kalau tak seronok, kelas seterusnya sebagi banyak kerja. Bagi Kak Azhar je sir. Dia nak Saya bagi je, saya rajin. Okey, so kita dah habis di akhirnya lah. Okey, exit tiket. Jadi cuba anda typekan dekat komen dekat Google Meet tu apa perasaan awak. Yang pertama sangat-sangat gembira, kedua saya macam okey lah, faham lah. Yang ketiga macam apa benda ni saya belajar hari ni. Cuba anda komen di chat. 1 tambah 2 jadi 3 tu Hana. Faham Hana?
Alhamdulillah semua 1. Jadi tak boleh tamat. Tak apalah, bolehlah 1 dan 2 pun. Okey, jadi kelas kita pun dah di akhirnya dan saya harap anda semua fahamlah apa kita dah belajar. Jadi untuk next class 1.2 pastikan anda ulang kaji apa yang dah belajar 1.1 sebab kita akan buat imbas kembalilah untuk next class. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebab semua fokus. Okay, last but not least, murid-murid InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Sir. Assalamualaikum.